Alright, kita akan tengok Forex Factory dulu. Okey tuan-tuan, di Forex Factory ada scanner di sini tuan-tuan dapat lihat. So untuk di scanner sebenarnya di pair major pair kita dapat lihat USD melemah cuma Euro USD dia sideways. Sepanjang 24 jam ni dia bermain sebanyak 0.03%, tak ada sebarang pergerakan yang kukuh. Untuk GU dia memihak pada GBP, ini menunjukkan Euro pun dengan USD dia sama lemah, manakala GBP sangat-sangat kuat. Okay. Dan USD JPY kita boleh kata lemah lah, yang dia turun sebanyak negatif 0.61%. USD CHF dia turun sebanyak negatif 0.48%, memang bearish, tak ada tanda-tanda nak patah balik lagi. USD CAD kita nampak dia kekuatan USD kuat sikit lah banding CAD 0.22%. Ini menunjukkan minyak juga sedang melemah sebabkan sebab USD CAD ni dia UCAD ni dia memang dia cermin kepada minyak. Kalau minyak kuat, USD CAD akan melemah, dia terbalik. Dan seterusnya AUD USD AUD USD kita dapat lihat ada peningkatan sebanyak 0.5% yang positif, manakala untuk NZD USD pairnya kita dapat lihat NZD sedang kuat 0.96%. Jadi apabila tuan-tuan dapat lihat AUD NZD sedang kuat ni, menunjukkan market sedang dalam mode risk on Betul ke risk on ke risk off? Kalau risk off USD kuat, risk on maksudnya dia pun nak invest lah. AUD NZD dan AUD akan kuat banding dengan currency lain. InsyaAllah sifat boleh akan mengukuhkan kita punya pemahaman sekiranya pada sesi seterusnya ni beliau akan lihat currency stream meter. Tapi sebelum tu kita akan tengok news dulu. Untuk DJ kita dapat lihat price turun dengan kuat, tapi dia patah balik dia patah balik banyak negatif 0.09. Ini juga GBP kuat mana GPY. Dan pada hari ini, hari Khamis, kita lihat dari semalam ada news GBP pada 3 pagi positif 5.5%, kuat untuk GBP. Ini sebab tu GBP kuat. Dan CAD pada 9.30 malam tadi ada news yang memberi impak positif pada CPI CAD banyak 0.9% banding dengan 0.6%. Dan bulan lepas banyak negatif 0.1%. Ini berita yang sangat-sangat bagus untuk CAD. Kita dapat lihat batu CAD strong. Pada malam ni jika kau boleh break kawasan support tu, sebab news yang kuat ni, semua data CAD strong. Manakala pada malam ni juga ada 9.30 malam tadi news CAD, news USD pun strong, dua-dua strong 3.3%. Banding dengan fokus 1%, ni memang improvement yang sangat banyak. Retail sales pula 3.8, 2.1. Okey. Ini memang memang sangat-sangat benda yang sangat positif untuk USD. Mungkin sebab news ni dia boleh patah balik untuk buat kenaikan dan sebagainya. Dan pada pukul 10 suku sebentar tadi ada industrial production yang mana bacaannya positif. Manakala untuk penggemar minyak, trader minyak, crude oil inventories telah dijangkakan bertambah sebanyak 1.1 million berbanding dengan sebelum ni negatif 2.2 million. Ini menunjukkan kelebihan simpanan minyak, dan bila lebih simpanan minyak sebab tu dia keluar negatif Jadi minyak sebenarnya negatif pada malam ni. Jadi sifat yang boleh confirm. Malam malam ni pula, malam ni ada news ada news USD news USD medium impact news. Pada 3 pagi tadi ada FOMC meeting. Dan 8.30 pagi ada news untuk AUD yang mana strong lah untuk AUD. 9.30 malam ada news USD yang mana dua-dua menunjukkan bacaan negatif untuk news USD. So USD melemah dengan bacaan ni dijangkakan. Dan ada day 1 untuk G20 meeting. So day 1 untuk G20 meeting yang mana negara-negara ni dia membincangkan mengenai hala tuju untuk gabungan ke 20 negara ni lah. So sebarang outcome yang kuat mungkin akan mempengaruhi market. Esok tuan-tuan tak perlu berhati-hati sangat lah, sebab tuan-tuan tak ada big impact news, hanya ada medium impact news. Cuma berhati-hatilah untuk currency yang ada currency yang ada news ni, supaya tuan-tuan
tidak dapat tidak supaya tuan-tuan dapat memaksimalkan profit sekiranya ada untung sebelum katakan tuan-tuan trade GBP sebelum news ni tuan-tuan letak BE, mana tahu kalau news negatif dia akan turun kejap lepas tu dia naik balik. Kalau kena stop loss lah. Kita hati-hatilah. Okay, untuk Forex Factory settle. Jadi saya akan pass kepada C4F pula, boleh? Boleh Sipai, boleh, tak ada masalah. Okey, terima kasih Sipai untuk Forex Factory. Okey, so kita akan tengok untuk currency strength meter. Okey Sipai, sebelum tu saya nak share dululah screen Ya, boleh. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada C2F untuk currency strength. So kita akan tengok untuk terima kasih kepada C2F untuk Forex Factory. So kita akan lihat currency strength meter tuan-tuan insya-Allah. Tapi tuan-tuan kena faham currency strength meter ni dia ikut keadaan semasa dan benda ni boleh berubah lah. Kita kena rajin memantau lah C2F kena rajin memantau sebab sekarang news ni berubah, dia pun berubah juga. Okey, so kita akan baca satu-satu. Okey, Euro USD sekarang kalau tuan-tuan lihat berada dalam keadaan sideways lah. Sideways di mana walaupun kita tengok ada satu candle tu break dominant candle, okay, dan kemungkinan besar untuk naik ke atas tu lebih tinggi potensial dia lah. Okay, tetapi keadaan currency euro dengan USD adalah negatif 0.03, bermaksud dalam keadaan sideways. Maksudnya dia belum tahu lagi yang mana lebih kuat betul sebenarnya. Kita tak tahu lagi perubahan dia macam mana. So kena tengoklah Fibo ke apa, nanti kita akan lihat kat chart. Okey, GBP USD menunjukkan GBP lebih kuat daripada USD dan dia sudah naik lah sekarang, dia sudah naik. Dan kekuatan dia positif 0.34 lah, boleh consider. Sekarang dia berada di dalam keadaan candle kapit. Sekiranya dia close dengan candle biru, insya-Allah dia akan terus gerak ke 1.37 lah. Insya-Allah tuan-tuan, insya-Allah. Okey. Okey, untuk UJ USD JPY, okey, so kita lihat JPY lebih kuat daripada USD. Okey, JPY lebih kuat dengan negatif 0.36%. Kalau dia close di bawah candle kapit macam tu, kalau dia close complete candle dengan candle merah macam tu, okey, dan di bawah, pastikan di bawah candle kapit, maka dia akan continue untuk turun sampai ke 113.5 insya-Allah. Okey, untuk minyak kekuatan USD lebih kuat daripada ni sebenarnya. Negatif kekuatan USD lebih kuat daripada minyak. Turun ni, dia turun Sebab tadi kan ada new USD. Betul. So kena hati-hati lah tuan-tuan, kena hati-hati dia turun mungkin dia akan test untuk 85 sebenarnya, dia akan turun sampai situ lah insya-Allah. Itu yang paling hampir dia boleh tengok. Macam mana kita kena tengok chart lah, ini just kita kali baca lah sekali lalu kan. Betul. Jadi UCAD kita positif 0.12%. Jadi dia dalam keadaan consolidate. Okay, consolidate tuan-tuan. Ni saya tak boleh nak cakap banyak sebab consolidate ni maksudnya dia tak tahu nak pergi mana lagi. USD CHF pun sama consolidate. Consolidate walaupun negatif 0.18 menunjukkan CHF lebih kuat daripada USD. Tetapi kalau kita tengok bahagian support di bawah tu sangat kuat dia hampir dengan support. So pada saya ini pun belum boleh tentukan lagi pergerakan, kita kena tengok juga setup yang ada. AUD USD. Okey, tuan-tuan dapat lihat AUD lebih kuat daripada USD dengan positif 0.21%. Jadi kalau kita lihat di sini tuan-tuan, pergerakan dia sekarang menghampiri kawasan support, kawasan resisten yang kuat pada saya. Jadi ini kita kena tengoklah, kena tengok chart juga macam mana pun sebab positif 0.21 tu kuat sebenarnya, boleh dijadikan hujah, boleh dijadikan panduan, tetapi sebarang kemungkinan boleh berlaku lah, itu saya kena bagi tahu. Okey, gold sangat kuat sekarang gold sangat kuat dengan posisi 0.92%. Sangat kuat dan di bawahnya ada candle kapit. Kemungkinan untuk dia nak naik tu masih ada tetapi tetap kena lihat jugalah. Kena lihat juga sebenarnya kemudian. Tapi kalau dari segi strength ni masih ada kekuatan lagi untuk dia nak naik. Macam mana kita kena lihat. Kekuatan untuk naik tu masih ada. NZD USD So NZD pun positif 0.51 boleh jadikan sebagai hujah juga. Boleh jadikan sebagai panduan. Okay. Jadi kalau dia close di atas kawasan 100% tu, 100% kecil tu kan, maka insyaAllah dia akan sampai 0.68%. 0.68, kawasan 0.68, sorry bukan 68%. Okay, 0.68. Okay, jadi euro GBP negatif 0.36. Jadi GBP lebih kuat daripada euro tuan-tuan. Tuan-tuan lihat kalau dia boleh break dengan candle merah tu, maka
dia akan sampai ke atas 0.83 lah. Okey, GJ tipe S lah, GJ. Untuk GJ negatif 0.04%. So dia consolidate tuan-tuan. Kita tak boleh nak kata yang mana kuat yang mana lemah sekarang ni. Sebab yang semua masih berada di dalam dominant candle merah tu. Bitcoin kita lihat USD sekarang Bitcoin melemah, USD lebih kuat pada Bitcoin . Jadi pergerakan tu dia masih lagi boleh belum break kawasan support yang berada di bawah. Jadi sebarang kemungkinan juga mungkin boleh berlaku. Macam tu kita kena bagi tahu macam itulah. Sebab apa kadang-kadang news di situ dia bagi pak sekejap pak jadi macam tu lah. Pak susah. Susah pak berubah. Jadi tuan-tuan kena berhati-hati betul sebab jadi kalau ikut dekat currency strike kita ni dia punya standby untuk esok sebab okey, so dia so pointer paling kalau ikut hierarchy dekat sini one day relative performance USD NZD berada di tangga paling kuat lah daripada currency paling kuat sekarang ni 0.51%, JPY 0.40%, GBP 0.38%, AUD 0.22%, CHF 0.20%, USD dia berada 0% macam itulah, dia tak ada persen pun, dia seimbang. Euro sekarang negatif 0.04%, CAD negatif 0.14%. Macam tu pergerakan dia ni. Agak merumitkan juga sebenarnya. So tuan-tuan kena lihat lah mana pair yang paling kuat, comparekan dengan pair yang lemah, insyaAllah tuan-tuan boleh dapat orang kata panduan yang lebih orang kata apa ataupun kekuatan untuk menyokong tuan-tuan punya entry. Pada saya macam tu. Alright, terima kasih sebab saya pass kat sahabat saya lah. Okay, baik, terima kasih Cik F. Sama. Kini saya akan sambung buat indeks dolar . So indeks dolar macam kita buat jangkaan pada hari Selasa. Hari Selasa lepas kita dapat lihat ada pelemahan pada trendline ni. Dan apa berlaku trendline break dan dia test sampai ke kawasan swap zone kita. So di sampai swap zone dia patah balik. Jadi saya kata kat sini kita fokus buy. Alhamdulillah sekarang ni memang dia akan test balik. Cuma dia tak mampu break kawasan support. Jadi kita boleh kata dia masih bullish mode untuk indeks dolar. So dia di time frame lebih kecil ada sedang berlaku sedikit sedikit volatility, sedikit volatile di kawasan swap zone. Yang mana kalau tuan-tuan trade di H1 sekarang ni kita boleh fokus buy untuk dolar. So tuan-tuan boleh fokus buy untuk dolar sebenarnya sebabkan oleh ini kena engulfing dan juga rejection pada kawasan support. Jadi kalau tuan-tuan kita tengok pair yang lain depan ni untuk buy dolar lah. Kalau boleh kita cari setup yang buy dolar sebab kita target untuk dia sampai ke kawasan resistance balik 96. Kita lebih kecil dan kita dapat lihat sini prime memang reject. Alhamdulillah apa yang kita baca. Jadi analisa kita kebanyakannya ada rezeki lah kat situ. Dan ini bagi saya satu rejection yang tuan-tuan boleh dapat dengan cantik. Jadi kalau tuan-tuan nak trade sebenarnya tuan-tuan tak perlu macam kata apa, kita kena ambil risiko. Kalau tuan-tuan katakan tuan-tuan buy lah ni, okay, current price tuan-tuan letak stop loss di bawah kawasan support dalam kat sini katakan 17 pip. Dan TP kita kawasan resistance pun boleh. Kalau dia kawasan resistance tuan-tuan akan dapat 3.57 untuk kalau tuan-tuan trade indeks dolar. Tapi kalau bagi saya swap zone dah cukup dah. Tuan-tuan cuba dapatkan dia punya indeks apa ni, risk reward ratio sebanyak 2. So dapat 2 macam ni lebih kurang lah, okey dah. Dah okey dah. Double lah berbanding stop loss. Kita katakan stop loss tak okey lah, tapi kalau dapat untung dapat 2 kali ganda apa yang kita risikokan. Jadi ini setup cantik untuk kita buy dolar. Sebenarnya pada sekarang ni tetap kita boleh cari di pair-pair lain lah. Dan saya akan tengok indeks di kawasan gold. So gold sekarang ni dia nak pergi mana siapa gold kalau ikutkan kita dah jangka dia nak turun tapi tak kena. Stop loss. Tapi kat sini buy berkena. Ni salah kita rugi sikit. Tapi untung banyak. Kita padam analisa lepas sebab kita dapat analisa baru. Jadi untuk gold kita kena mapping dia punya kawasan high level ataupun key level yang boleh ditouch. So untuk gold kita kena standby berhati-hati di nombor 1900. Ini big round number. So big round number sejarah dia memang banyak berlaku. Yang mana apabila dia berlaku kenaikan macam ni, dia tunggu masa untuk patah balik. Macam ni tuan-tuan dapat lihat. Walaupun dia break ke atas tapi dia reject semula dengan engulfing. So engulfing ni dia keluar dekat 1900. Okey, bila dia keluar dekat 1900 ni dia tak mampu break high dan price turun dekat beberapa ratus pip.
Sebenarnya dekat 2000 pip juga dia turun untuk gold. Tapi lah ni tengah naik, tak ada lagi sebang kena rejection sebab ni daily ya. Dan dia mesti kena touch 900. Jadi untuk gold sebenarnya dia bagi saya dia ada point lagi, ada minyak lagi lah untuk sampai ke 900 sebab dia belum touch lagi di time frame lebih kecil. So di H4 right, ini sudah dia memang dia tengah bullish BRP. Kalau tuan-tuan nak trade reversal, tak digalakkan letak sell limit buat pasal sekarang disebabkan kita tak nampak lagi pattern yang menunjukkan gold akan turun. Cuma kita kena tunggu dia buat pembentukan. Pembentukan apa kita nak tunggu buat, kita akan tunggu dia buat head and shoulder macam ni ataupun ni head and shoulder lah. Head, shoulder left, shoulder right. Kalau dia nak turun, pastikan dia reject dulu kan. Dia reject dulu dan kat sini kalau tuan-tuan nak entry, high risk. High risk kat sini. Kalau tuan-tuan nak low risk, nanti dia keluar head and shoulder, tuan-tuan tanda trend line. So trend line, kalau dia break tu tuan-tuan entry lah. Ini low risk. Ni tips panduan untuk hand and shoulder. Sebab ni kalau reversal saya suka hand and shoulder. Kadang-kadang dia buat double top. Ni dia naik kejap. Dia turun kat sini. Lepas tu dia buat double top. Row M. Yang penting stop loss kita kat atas ni. Kalau dia naik balik kat sini, area sini, tuan-tuan beli balik ni ya. Area sini beli balik. At least dapat 50% dah okey lah. Sebab kita jangka dia sampai sini kan. Kalau dia break atas ni maksudnya double top lah. Double top ni pun signal breakout yang cantik jugalah. Biasanya dia akan turun balik untuk kawasan sini. Jadi kalau kita target untuk buy, tak. Sebab sekarang ni dia sudah sampai key level ni. Dan apa yang saya nak tunggu adalah satu pattern di time frame H4 yang maksudnya mungkin makan masa berminggu-minggu lagi untuk sampai. Untuk gold. Jadi untuk di H4 sekarang kalau tuan-tuan nak scalping boleh pergi ke time frame lebih kecil. Kita akan cari signal. So signal dah masih orang kata tak sampai 900 dah boleh jadi buy lagi. Kita zoom lah. Zoom. Gaya masih belum ada sebarang trade lagi lah. Untuk gold macam tu saya tak jumpa trade. Nak tanda trend line pun tak boleh letak warni sebab price tengah naik mencanak. Okay, kita memang sekarang ni kalau ikutkan dia punya mapping dia di M30 ni. Tuan-tuan boleh tanda macam ni. Kita tanda saja trend line. Sebab kita nak dapatkan idea dia nak pergi mana. So ini dia punya. Kita boleh katakan ini dia punya range dia trading range dia ataupun magnet monitor dia lah. Tuan-tuan yang follow magnet monitor boleh tarik dia punya monitor ni. M30 kita dapat lah magnet monitor. So kebetulan ada magnet monitor setup, saya akan tarik dululah CPF lah. Boleh. Pinjam Ustaz CPF magnet monitor. Ambil terus ya. Tukar pada lain channel. Lawak CPF. Tukar pada lain kita betulkan. Kita betulkan saja. Tarik panjang-panjang. Sebab kita nak pergi samakan dia punya tempat-tempat yang bersentuh. Dan tarik sampai ke line paling bawah. So ini adalah kita punya line. Dan apa yang kita fokus sekarang ni adalah setup sell. Yang mana kita cuba tanda monitor di bawah. Baby monitor. Alright, ini dia masih belum jadi setup sell. Tuan-tuan perlu close. Pastikan candle M30 kita close kat sini. Okay, dia close dengan body kat sini. Lepas tu, tuan-tuan boleh instant sell TP di area-area sini ya. Area tarikan gravity di 1844. 1884 hingga 1800. So area sini adalah scalping sell kita lah target. Dia akan sampai situ. Setelah tuan-tuan letak sell entry kat sini. Sekarang tunggu dulu dia turun sekarang ni dia tak sampai lagi. SOP kita tak cukup lagi untuk entry sell sebenarnya kan CPF. Betul. Alright. Tuan-tuan kena hati-hati Sekarang ni memang lepas dia naik kenaikan dia akan buat pullback. Dan pullback ni lah kita akan cuba trade menggunakan magnet itu. So kita target price sampai sini. Tuan-tuan pastikan candle close dengan body baru kita entry Dan target kita TP di sini lah. Tuan-tuan nampak kat sini ada satu kawasan demand ataupun kawasan base sebelum ni panjang sikit. Ini ada base kecil, TP di sini pun boleh. Right, ya pastikan dia sampai ke sini dulu. Pastikan dia break dengan body dulu Alright, untuk goal selesai CFF, jadi saya akan pass ke CFF. Boleh, tak ada.
Okey, terima kasih kepada C4S untuk pair gold Alright, so saya akan buat paper yang orang bermula daripada atas So kalau ada sebarang komen, tuan-tuan boleh tinggalkan di ruangan komen. InsyaAllah kita akan buat. InsyaAllah kita akan buat sama-sama. Okay, so kita akan buat AUD CAD. Okay, berpandukan sekarang sistem kita AUD CAD AUD ni dia berada dalam keadaan positif lah kekuatan dia. Dan CAD ni kita tengok dia paling lemah. Kalau ikutkan sistem kita, dia akan naik lagi lah daripada dia masih boleh naik. Okay. So macam mana sekalipun, tuan-tuan nak entry dekat H4, cuba kita modify sikit, kita entry dekat, kita cari setup dekat D1. Sebab apa? Sebab kita nak tahu sejauh mana lagi peningkatan dia boleh pergi. Okay. Dan tuan-tuan kena tahu juga, mana area ini merupakan area support yang sangat kuat. Okay. Resistance yang sangat kuat. Jadi kekuatannya masih boleh naik, orang kata sampai area sini. Mungkin sampai area sini yang paling hampir. Dan juga area sini lah untuk resistance yang valid lagi, area sini. Okay, faham Okay, alright. So, kita juga kena lihat untuk support dia. Support mana yang kuat, yang terhampir dengan dia adalah, okay, di mana tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh lihat adalah di kawasan sini. Support ni kita buat merah jugalah, support lah, kita buat lagi macam tu. Alright. So di sini pun sama, kita boleh lihat satu dan dia ada lagi satu di sini. Dia ada dua kemungkinan, tetapi sekarang ini dia akan naik dahulu untuk masuk ke dalam kawasan ini. So siapa nak instant entry, okay. Jadi kita dapat satu idea. Oh, di daily macam ni. Jadi kita boleh tukarkan balik kepada H4 sebab kita confirm dia akan masuk sini. InsyaAllah lah kita confirm, kita bukan Tuhan kita akan confirm. Jadi sesiapa yang nak buy untuk sekarang ni, untuk yang sekarang ni siapa yang nak buy, boleh buy tuan-tuan. Boleh buy, okay. InsyaAllah kalau tuan-tuan setup sama dengan saya, tuan-tuan ikut Kalau tak sama jangan tuan-tuan ikut. Alright. So insyaAllah tuan-tuan boleh buy dan tuan-tuan buat TP tuan-tuan di sini. Jadi BE tuan-tuan di sini, di area-area sini. Dan stop loss tuan-tuan letak di bawah echo dia, lebih selamat. Okay. Macam itu. So ini ratio yang tuan-tuan boleh ambil untuk sekiranya tuan-tuan nak entry. Okay, lagi satu, di H4 juga, tuan-tuan boleh check sejauh mana pergerakan ataupun kekuatan dia akan pergi. Alright, sekiranya dia boleh break area atas ni. Sekiranya dia boleh break area atas ni, tuan-tuan boleh ambil figure lah Sekiranya dia boleh break area atas ini, adakah tepat ni kita tandakan tadi tu. Ambil bawah macam tu. Okay. Dan kita tarik sikit benda ni ke bawah. Tuan-tuan boleh lihat area yang kita tandakan, okay, hampirlah. Maknanya tuan-tuan boleh letak BE dekat sini juga. Maknanya insya-Allah sekiranya dia boleh break. Tapi tuan-tuan untuk nak entry ni saya bagi instant entry untuk kalau yang ada money management cukup. Untuk yang new trader, pastikan dia break 100% dengan body. Pastikan dia break 100% dengan body. Lebih baik untuk tuan-tuan nak entry. Okay, lebih baik untuk tuan-tuan nak entry. Sekejap saya tunjuk. Okay, so tuan-tuan eloknya dia pastikan next candle ini dia break dengan body dengan bullish bullish candle lebih kurang kali ni lah, lebih kurang macam tu. Okay, so baru tuan-tuan entry, dia break level 100%, baru tuan-tuan entry lebih selamat. Okay, so untuk siapa yang ada money management cukup, yang ada risk ratio dia yang cukup, tuan-tuan boleh ambil risiko. Okay, so yang baru pastikan dia break level 100% dengan body baru tuan-tuan entry. Saya harap jelas kat situ Jadi untuk AUD CAD boleh setup, boleh standby setup buy. Okey, untuk AUD JPY. AUD JPY kita lihat JPY positif AUD pun positif. Jadi kekuatan dia tu sama naik kekuatan dia. Okey. Jadi keadaan dia di sini mungkin kita tengok dekat daily, kita tengok dekat H4 sendiri bukan, kita dekat daily lah senang kita buat macam tu. Okey, tuan-tuan boleh lihat kalau dekat daily sekalipun keadaan dia nampak ada satu keadaan resistance yang sangat kuat. Termasuk ini adalah resistance yang sangat kuat dan sebarang kemungkinan untuk dia bermain di dalam ini sangat tinggi. Okey, bermaksud keadaannya mungkin akan jadi macam ni. Di sini kan. Dia duduk di sini,
mungkin dia naik balik, okay, mungkin dia turun balik kan. Lepas tu kita cari macam mana dia nak tembus ke mana yang lebih logik. Okay, just di D ni kita just cari idea di mana kawasan support resistance dia yang valid. Selalu saya tukar kepada chart kan, tak apa kita tengok kepada candle pun boleh, tak ada masalah. So tuan-tuan boleh lihat ini satu kawasan yang sangat-sangat kuat dah. Jadi keadaan dia di mana tuan-tuan dia nak bermain di dalam ini sangat-sangat kuat. Bermaksud area sini dia boleh main. Okey, dan juga di sini tuan-tuan boleh lihat sebab tu kita kata keadaan dia lebih kurang kalau ikut currency dia tu, currency strength tu lebih kurang sama kalau tuan-tuan perasan. Okey. Bermaksud bawah ni kita tak ambil kira lah sebab dia tak sampai kan. Itu bermaksud keadaan dia untuk bermain di sini tinggi tuan-tuan. So dia nak naik turun di daily ni tinggi. Okey, maknanya kita pulakkan area sini dan kita cari entry kalau ada di H4. Okey, cara dia bila macam ni keadaan okey. Bermaksud tuan-tuan, keadaan dia akan jadi macam ni. Dia akan bermain di dalam ini. Sebab apa? Kawasan dia punya support resistance sangat-sangat kuat. Jadi pergerakan dia mungkin dia akan naik ke sini, dia akan turun balik, dia akan naik balik, mungkin akan jadi macam tu. Dia akan bermain dalam keadaan consolidate. So tuan-tuan dekat keadaan macam ni, kalau tuan-tuan nak trade juga, tuan-tuan boleh gunakan magnet-magneto lah untuk tuan-tuan trade macam tadi kita cakap. Okay, tuan-tuan boleh guna magnet-magneto untuk tuan-tuan nak buat trading kat sini. So cara dia boleh juga jadikan panduan Okay, gunakan parallel line ni, tuan-tuan tarik lah, tak apa, tuan-tuan tarik macam ni, tak apa. Tuan-tuan buat macam ni. Tapi poin yang paling tinggi. Dan sekarang dia berada di sini. InsyaAllah dia akan sampai di sini. So tuan-tuan boleh macam instant buy. Contoh macam tu lah. Sampai sini kan. Dari sini tuan-tuan kena standby. Kalau dia reject, tuan-tuan boleh ambil kawasan tengah ni. Iaitu kawasan baby magneto. Siapa yang biasa ikut saya, dia akan faham lah macam mana apa SOP untuk magneto ni. Okay. So macam tu. Tuan ambil tengok balik SOP yang saya bagi tu, yang mana bila dia break macam tu apa jadi, bila dia reject apa jadi. Tetapi tuan-tuan kena berhati-hati. Disebabkan apa? Disebabkan correction wave dia itu ke atas dari kamu pasti ke bawah. Jadi setup yang terbaik adalah cari setup sell. Tetapi di sini tuan-tuan jangan risau, insya-Allah dia akan touch juga untuk bahagian magnet. Bila di sini baru tuan-tuan standby untuk cari sell. Standby kalau dia naik atas ni pun tuan-tuan standby cari sell. Sebab dia akan membentuk impulsif ke bawah. Okay, faham lah, saya harap tuan-tuan faham lah. Tapi insyaAllah dia akan bermain di area sini dulu lah. Dia naik turun sebab area sini sangat-sangat kuat ni, consolidate. Okey, sekali lagi pair nombor 3. Semua berkaitan dengan AUD. AUD JPY. AUD NZD. Alright. Bila kita tengok currency strength, AUD NZD. Okey, bermaksud NZD tu paling kuat 0.50% kita tengok tadi kan. AUD 0.19%. Bermaksud NZD lebih kuat daripada AUD. Okey, nak kata kuat sangat pun tak berapa nak kuat. Okey, maksud NZD lebih kuat daripada AUD. Betul tak? Tengok balik sekali lagi. Betul. NZD lebih kuat daripada AUD. Bermaksud kalau ikut ni dia akan turun lagi. Okey. Turun tak turun, kita kena lihat jugalah Fibo kan. Kita tengok kalau Fibo, kita cari support resistance yang valid kita boleh anggap ke manakah pergerakan dia. Okey. So di sini alright, so di sini tuan-tuan boleh lihat ada beberapa kawasan yang valid untuk area support dia, iaitu di sini. Alright, di area sini. Alright, di area sini tuan-tuan. Okey, ni di daily saya plotkan dan tuan-tuan kena lihat juga, kita kecilkan balik, di manakah resisten yang terhampir dengan dia. Tuan-tuan kena tandakan macam tu. Jadi sebab ini memandangkan ini di daily tuan-tuan. So tuan-tuan cari. Kita boleh cari. Ini adalah area resistance yang sangat kuat. Bermaksud sekarang ni dia berada dalam keadaan sangat kuat resistance dia tuan-tuan. Sangat kuat. Jadi, okey tak apa. Kita tukar balik kepada H4. Kita nak tanda yang tu je cukup. Tukar kepada H4. Dan tuan-tuan tengok. InsyaAllah tuan-tuan. InsyaAllah keadaan dia di sini. Kalau kita tarik Fibo, kita combine sikit dengan Fibo kan. Tarik dengan Fibo, tarik ke dia punya echo yang terbawah tu. InsyaAllah tuan-tuan dia sekarang ni berada dalam 50% dan sekiranya orang kata pada saya di sini tuan-tuan, insyaAllah dia akan boleh turun lagi dah tuan-tuan. Boleh turun lagi untuk touch area sini. Area yang saya tandakan ni. InsyaAllah tuan-tuan.
So siapa yang nak entry, okey, yang nak entry, kedudukan singkat lah saya kata kan. Boleh sell lah tuan-tuan. Masih boleh sell untuk nak tupi tuan-tuan kat sini. Okey? Boleh tuan-tuan. Dan tuan-tuan letak stop loss tuan-tuan di dalam ini. Tak apa tuan-tuan. Kalau kena tu tak apalah. Bukan rezeki katanya. Okay, tak apa. Tuan-tuan nak letak atas tu tak apa kalau tuan-tuan ada money management cukup. So letak dekat area sini pun tak ada masalah. Dia 3.6%. Alright. So itu je saya boleh bagi. Kalau saya tak tuan-tuan sama dengan saya, tuan-tuan boleh follow. Kalau tak sama, tuan-tuan buat decision sendiri. Okay, kami hanya kita nak share dengan tuan-tuan apa yang kami mana, kami punya idea sebenarnya. Ya, betul Mudah-mudahan juga. boleh membantu tuan-tuan. InsyaAllah. Okay, saya pada dekat sahabat saya. Terima kasih Cik Fuad atas analisa yang diberi. Ya. Jadi seterusnya kita akan sambung tengok currency pair. Dan sebelum kita sambung tengok currency, kita nak discuss sikit lah mengenai perkembangan semasa. So perkembangan semasa memang kita dapat tahu bahawa akan tengah hangat lah di kawasan Ukraine. Saya yang mana akan berlaku, kalau kata akan berlaku peperangan antara Rusia dan NATO termasuk US lah. Jadi kalau tuan-tuan tengok market sekarang ni very volatile lah, disebabkan oleh news peperangan ni. Ada orang suka volatile, ada orang tak suka volatile. Jadi kalau tuan-tuan trader yang berdisiplin, tuan-tuan kena pastikan tuan-tuan letak stop loss supaya risiko tuan-tuan dalam trading ni dapat dikurangkan ya. Sekiranya berlaku news ni yang contohnya Rusia atau serang US ke apa kan. Jadi ekonomi ni akan memberi kesan yang kuat. Jadi berhati-hati. Alright. Saya nak bagi signal Saad. Alright. So saya nak berkongsi share signal yang saya bagi tadi di USD CAD. So USD CAD adalah satu setup buy yang saya nampak. Bisa share. Alright. Di USD CAD satu setup buy. Saya jangkakan dia akan jadi buy lah disebabkan oleh satu kalau tuan tengok di H1 intraday trader, tuan akan dapat lihat price sedang sideways dan apa yang berlaku sekarang ni satu price rejection ke atas dan ini correction ke bawah yang saya nampak lah. So yang sekarang ni dia sudah break kawasan base yang pertama, base yang pernah apabila di break kawasan base, dalam base kita nak DeFi, kita akan tengok banyak candle di dalam tu. Ini satu base juga, banyak candle di dalamnya. Ini pun satu base. So base, apabila base dia break ke bawah, dia akan cuba untuk naik ke atas di dalam kawasan base balik untuk cari setup sell. Dia akan turun balik mencari base yang sebelumnya. Kat sini base. So seperti ini. Tapi ini setup sell, ini setup buy. So kenapa saya kata setup buy? First, dia berlaku satu pembentukan base. Apabila base dia buat breakout, ini kita kata buy volume sudah mari. Jadi apa yang market buat adalah correction ke bawah adalah untuk dia buat correction ke bawah lah. Correction ke bawah ni sebenarnya dia untuk push harga ni ke kawasan base pula untuk cari buyer di sini sebelum dia terbang. So kawasan entry ni bagi saya adalah sangat-sangat cantik untuk USD CAD. Kita boleh letak setup buy dengan risiko yang nipis untuk USD CAD. Dan bagi saya untuk target TP, kita kena tengok kawasan base yang sebelum ni lah. Biasanya base akan cari base kalau kita menggunakan base trading lah. Ini base yang saya nampak yang pernah menjadi base, mana dalam base ni akan banyak berlaku trading pattern ataupun signal ataupun candle-candle kat dalam tu. So ini target saya dan saya panjangkan. So ini saya tak nampak lagi price untuk touch, jadi dia ada kemungkinan untuk sampai. Jadi saya tak perlu target dia sampai ke level 100% Fibo atas ni. Saya cuma target di kawasan base dah cukup sebab kita intraday trading. Dan yang penting risiko kita seperti saya share, yang mana kita nak cuba dapatkan dua ni sebuah satu setup. Alright, ni 238 point satu setup. Jadi stop loss kita 15 pip, untung kita 37 pip. Jadi kalau tuan-tuan ada money management yang mencukupi, tuan-tuan boleh follow lah dengan setup yang low risk macam ni. Okay, apa yang kita kongsi di dalam channel Telegram ni sebenarnya berdasarkan
berdasarkan pasaran terkini di currency di forex. Jadi tuan-tuan boleh gunakan signal yang kami bagi ni untuk orang kata untuk sebagai pedoman atau panduan sebelum tuan-tuan masuk ke dalam buat entry lah dalam forex. Right? Kalau ada setup goal kita akan share, tapi malam ni tak ada setup goal. Minta maaf tuan-tuan. Nak tengok dia reject balik. Kita nak kata sell pun ni kawasan register tak sampai lagi. Kalau kita buy kat sini pun kita kena fikir stop loss kita nak letak mana. Saya senang je. Sekarang saya nak beli, saya kena tengok stop loss saya letak kat mana. Kalau macam ni stop loss saya kat bawah ni, larat ke nak tampung, pecah juga ekor ni. Kalau saya sell kat sini, tentu lagi dia boleh turun, dia akan turun, dia akan naik. Semua sekarang ni tengah perang dikabarkan Rusia telah melancarkan ni, telah menembak, telah melancarkan serangan. Kita tak tahulah. Jadi waktu market dia break untuk gold. Okay, apabila berlaku perangan, gold akan naik. Orang akan simpan gold lah. Itu sebabnya orang kata, gold naik pada masa sekarang. Macam COVID. Kalau ada sebarang berita-berita yang tak bagus untuk trader-trader ni, mereka akan mereka akan beli gold lah. Mereka jual USD beli gold. Ini orang kata risk mode on. Kalau risk off, mereka akan beli USD balik. Dia hati-hati dalam trading. Tuan-tuan tak perlu nak entry pada setiap masa. Entry sekarang dah set up dah cukup. Kita survey dulu sebagi 5 minit untuk pukul 11 apa yang akan terjadi. Jadi untuk Euro USD saya kata buy limit ni set up lama lah. Set up lama, price dia pun masih valid lah bagi saya. Tapi stop loss kita bagi bawah kawasan shadow yang sebelum ni. Dan buy limit saya akan bagi kat sini lah. Kalau tuan-tuan nak entry masih boleh. Ini buy limit. Buy limit di sini. Tapi nak cantik buy limit tak cantik juga. Di sini ada satu candle mother candle. Apa boleh buy. Okay, dash 4 kita dapat signal buy. Right. Tuan-tuan instant buy pun boleh. Buy limit pun boleh. Jadi saya target TP tak jauh. Kalau TP kat sini 2 ni subah 1. InsyaAllah. Alright, buy limit kat situ. TP 50 pip, stop loss dalam 28 pip. Win lose ratio 178. Tuan-tuan rasa nak entry boleh. Ini cantik jugalah antara setup yang tak sampai 2 tapi okey lah, boleh lah. Boleh gagal. Boleh lah. Alright. Okay, lagi 5 minit untuk sampai ke pukul 11 malam. Tuan-tuan ada setup yang menarik, boleh tinggalkan jangan komen. InsyaAllah kita bersama-sama akan tengok study kukut ada kena. Seterusnya kita tengok lagi pair lain yang mungkin ada GJ, ada setup. So GJ saya bagi setup buy sebab berlaku breakout. Dan ini sebenarnya untuk time frame lebih besar ni saya nampak macam setup sell lah. Sebab ini buy dah kena sebenarnya. Kita share pada hari Selasa lepas ni setup buy kita bagi kat sini instant buy dan dia sampai ke kawasan short zone. Sebab tu saya target kawasan short zone je. Sebab short zone ni dia akan sampai juga dan kat sini akan berlaku rejection, cuma kita tak pasti dia akan turun ataupun dia akan buat penurunan. Macam case ni dia akan turun. Kalau tuan-tuan letak TP kat sini, maksudnya tuan-tuan tengah floating lah. Ini satu rejection yang kuat untuk sell untuk GJ. Lagi 2 minit Ini rejection, strong sell. Apa yang berlaku kat sini tuan-tuan bagi saya boleh fokus untuk sell. Tapi nak kata sell tu tak berapa solid lagi sebab price masih dalam di kawasan high trading volume. So kat sini tengah dia masih belum break mana-mana arah. Ini kawasan yang saya masukkan. Jadi nak tanda trendline pun tak nampak. Kalau tanda trendline biasanya kita tanda shadow ke shadow kan. Kita bagilah dulu untuk ikut ada signal. Kalau ikutkan ni dah break. Tapi tak nampak lagi lah setup. Okay, kalau tuan-tuan rasa nak sell boleh. Swing sell. Sebab kenapa? Saya nampak satu pattern lah, iaitu hand and shoulder. Alright, hand and shoulder. Saya tunjuk sikit ke mana kawasan head. Saya ambil piece punya pen. Ini kawasan head, shoulder left. Ada berapa shoulder kat sini. Dan ini shoulder right. Alright, ini dia ambil buy, ambil sell order. Tuan-tuan lagi seminit. Saya rasa dia tak jadi kena buy untuk naik.
dia akan jadi pin bar. Jadi pin bar biasanya dia akan turun lah. So tuan-tuan boleh letak entry sell kat sini. Kita akan target jauh sikit. Ini untuk swing trader. Kalau dapat, tuan-tuan boleh hold lama. Ini antara setup yang cantik juga untuk hold GJ. Alright, untuk sell saya padamkan dulu. Dan kita akan lihat pada Selasa depan. 2 minit lagi. Macam-macam boleh jadi. Instant sell. Stop loss kita kat atas ni 75 pip. TP kita di kawasan support bawah ni. Tak perlu jauh-jauh kot. Tak kena sampai ke dalam tak. Alright, di support ni dan kita ambil sedikit di atasnya. Alright, ratio tuan-tuan sekarang tuan-tuan dapat. Sekarang ni dah profit dah kalau tuan-tuan tadi. Tapi kita adjust balik lah, kita punya stop loss di atas kawasan resistance ni dah cukup. Tapi bila dia dah masuk profit separuh pada ni, tuan-tuan letak BE terus jangan lupa. Untuk GJ kita bagi live signal. Alright, live signal kita cuba target pasal support di bawah ni. TP kita 100 pip. Stop loss kita 58 pip. Saya rasa dia akan turun lah. Berdasarkan pemahaman carta-carta yang sebelum ni. Tapi kalau market tak mengizinkan, dia akan naik juga. Tak boleh buat apa. Stop loss. Alright, GJ saya nampak macam ni. Alright, sebenarnya saya akan pass ke C5F untuk tengok macam mana currency untuk pukul sebelah ni. Okey, terima kasih C5F untuk DJ. Alright, so saya akan sambung untuk okey. Okey. So tuan-tuan untuk pukul 11 dah ni cukup lah. Dah belah cepat tuan. Okey, tepat. So kita akan lihat balik apa yang kita bagi tadi. Tak perlu kita review banyak pair kita tengok apa yang kita bagi tadi. Okey. So di sini dia close nampak masih dalam keadaan merah. Masih dalam keadaan merah, belum lagi break dengan body nampak. Jadi tuan-tuan yang mana yang tadi standby tu jangan entry lagi tunggu dia break 100%. Okey, tunggu dia break 100% break selamat. Okay, yang mana yang ada margin lebih tak ada masalah untuk hold. Okey, AUD JPY. Pergerakan dia macam itulah. Ini dalam keadaan insya-Allah dia akan touch ke sini dululah. Macam mana pun dia akan touch ke sini ataupun dia akan touch ke kawasan baby magneto ni dulu baru dia akan naik. Dia mungkin akan jadi macam tu. Sama ada macam tu dia touch baby magneto dia akan naik ataupun dia terus naik ke kawasan magnet kat tengah tu. Kita kena standby kena standby juga. AUD NZD. Okey, AUD NZD. Alright, so di sini tadi kita cakap insya-Allah sebab insya-Allah so siapa yang nak entry tadi tak apa jangan risau. Boleh hold boleh hold insya-Allah dia akan turun lah, kita tak ada masalah itu. Okey, so saya akan buat AUD USD pula. Kita habis berkaitan dengan AU pula dah. Saya buat. Alright. Untuk daily kita akan lihat daily. Daily dia macam mana? Daily ni tuan-tuan supaya tuan-tuan nak tahu lah. Dia punya support resistance terhampir untuk tuan-tuan nak entry di H4. Kita kalau H4 tuan-tuan nak kena kecil-kecil dia agak leceh. Okey. So di sini tuan-tuan boleh lihat saya beritahu simple lah tuan-tuan macam nak cari support resistance kat mana yang very. Alright, ni area yang agak kuat lah. Area yang agak kuat untuk area resistance dia. Dan ini untuk di daily tuan-tuan. Okay, dan ini area yang kuat untuk support dia. Sangat-sangat kecil tuan-tuan kalau tuan-tuan lihat. Okay, sangat-sangat kecil. Okay. So kalau tuan-tuan tukar balik pun kepada chart lah. Kita just buka chart sekejap tuan-tuan boleh lihat inilah area dia yang kata apa? Yang valid untuk tuan-tuan nak entry. Nampaklah area sini. Saya buat garisan lagi sekali. Supaya kita dapat nampak dengan lebih jelas lah. Okay. So area sini. Nampak area yang strong untuk resistance dan juga area yang strong untuk support. Strong support sini lebih strong. Untuk support. Okay. Yang ni saya buka kepada kali lain lah. So tuan-tuan bila dapat macam ni, okay, kita dah tahu area dia kan, kita dah tahu support resistance dia kat mana, so tuan entry convert kepada time frame H4. Alright, okay, H4. Bila di time frame H4 ni, okay, pasal ni baru tuan-tuan nak standby tengok ke manakah pergerakan dia. Sebenarnya ada ekor yang sangat dahsyat sebab USD punya news sangat-sangat dahsyat. Okay, jadi ni area yang kita faham, okay, ini adalah area resistance yang kuat, ini adalah
area support yang kuat. Jadi tuan-tuan tukarkan kepada line chart supaya tuan-tuan dapat tahu yang mana lebih pergerakan dia yang mungkin akan dia tuju. Okey, bila tak apalah kalau kata tuan-tuan nak pakai candle, bercandle lah sebab kita pakai double candle. Jadi kita boleh gunakan Fibonacci untuk pastikan, untuk kenal pasti, bukan pastikan, untuk kenal pasti pergerakan yang mungkin berlaku di dalam ini. Okey. Adakah dia sudah test 50%? Ya, sudah test 50%. Adakah 50%? Ya, dia tengah reject 50%. Adakah dia sudah test 100%? Belum lagi. Jadi, keadaan dia untuk dia nak test 100%, yang pertamanya dia mesti kena, saya buang yang ni lah tuan-tuan. Saya buang yang ni sebab takut mengganggu, saya nak draw sekejap. Saya buang sekejap tuan-tuan yang ni. Okay. Okay. Dia mesti dia kata mesti, ini the winning candle tuan-tuan, mesti kena break merah ni ke atas pun tak apa, dia mesti break dengan body. Dia break merah ni ataupun dia break 78.6% ni, insya-Allah dia akan sampai ke atas. So dekat sini saya tak nak bagi apa-apa signal tuan-tuan, hanya perlu tunggu dia break dengan body area sini, tuan-tuan boleh buy sampai ke area 100%, insya-Allah dia akan sampai. Okey, begitu juga keadaan yang sama di sini. Sekiranya dia boleh break dengan body ke bawah di sini, area 61.8%, tuan-tuan boleh sell. Dia tak ada khusus ya, tuan-tuan tengok dia break macam mana, yang mana satu, ikut arah mana satu, tuan-tuan entry ikut yang tu. Jadi, tuan-tuan punya stop loss adalah, tuan-tuan tengok level-level yang, kalau untuk stop loss lah, ambil level yang di atasnya. Kalau TP, tuan-tuan ambil support ataupun resistance yang paling jauh. Tuan-tuan hanya perlu buat BE sahaja. Macam tu je, simple je. Okay? Alright, untuk AU saya cari lagi kalau ada. ABC tadi dah bagi kan. Alright, dah. Okey lah. Saya rasa sampai tahu tu setakat tu aja kan. Banyak-banyak sangat nanti orang kata apa? Kita tak tahu mana tu nak buat. Okey. So saya rasa untuk saya punya part itu je lah kot. Kalau ada request baru saya akan top up lagi extra. Boleh? Boleh, Ustaz. Boleh. Alright, terima kasih tuan-tuan. Terima kasih Sifo F atas analisa yang diberi. Okay, saya akan buat satu lagi pair sebelum kita close trading kita pada malam ni trading session. Jadi harap perkongsian kita dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan. Alright, sebelum tu kita akan share satu lagi signal. Okay, untuk NZD USD pair yang saya nampak adalah minyak. So untuk minyak kita fokus buy masih pada setup bawah ni. Dia turun candle pin bar cantik tapi tak sampai ke nearby limit. Aduh. Tapi dia sebenarnya sampai kat mana? Saya pun salah buy limit. Ini nampak candle sell yang terakhir tu. Dan kita panjangkan lagi tuan-tuan akan nampak. Alright. Dia sebenarnya celup kaki je. Kalau tuan-tuan letak sini layer kat area ni kan. Dia sekali celup pump. Alhamdulillah profit dengan sekali entry. Alright. Apa? Buy limit ni masih valid. Kali kedua saya rasa dia boleh touch. Cuma kali ni dia akan turun dulu. Dan kalau tuan-tuan turun nak masuk sell entry, boleh dijangkakan, saya rasa jangka boleh turun. TP stop loss kita jauh sikit lah. Ni range letak tak cantik sebab kita target buy. Macam tu 1.14. Alright, saya letak ni instant sell 1.14. Stop loss kita 151 pip. TP kita 172 pip. Kalau tuan-tuan rasa nak follow. Bagi saya ni dia akan jadi set. Sebab apa? Saya bagi tahu sebab first kita dapat lihat ini adalah satu dominant ataupun momentum sell. Momentum sell dia naik kejap. Ni tak momentum. Ni momentum sell. Macam mana nak tahu momentum? Dia shadow dia punya ni panjang-panjang dan ini pun dia punya candle yang panjang sell. Dan ini sebenarnya dia berbentuk satu mother candle. Mother candle yang mana dalamnya ada banyak candle yang masih belum break. Alright, ini dia buat satu base. So dalam base ni bagi saya dia boleh dah boleh tak stop loss kat atas ni. Entry kita target sampai bawah sebab ini kita instant sell ya. Untuk minyak kita nampak instant sell, dia akan cari kawasan support sebelum dia kabur balik. Bagi saya minyak akan naik untuk long term, tapi dia kena buat consolidation dulu lah untuk dia sebelum dia naik.
Alright, ini momentum yang kita jangkakan untuk minyak. Jom kita tengok di time frame weekly macam mana. Alright, so di time frame weekly merupakan satu time frame yang kita kena berhati-hati. Kalau swing trader, next week kalau masih bullish, mereka akan TP. Disebabkan apa? Sebabkan pattern ni dah lama dia tunjuk. Pattern apa ini? Pattern engulfing. Alright, pattern engulfing di sini. Alright, kita nak tegur sama ada betul tak engulfing ni pada esok hari. Kalau tuan-tuan masuk Isnin, masuk market hari Senin, nampak kena engulfing, cari setup sell saja di time frame lebih kecil. Okay? Sebab apa kita nasihat macam tu? Sebab tuan-tuan dapat lihat apabila berlaku satu candle sell, ini the net banyak ni Berapa banyak kena buy? Berapa banyak kena buy? Berapa banyak kena buy? Berapa banyak kena buy? Jadi satu candle sell yang dahsyat lah. Ini tak engulfing Ini pun sell, nak sell tapi dia lemah, dia buat base. Ini tak jadi sell sebab kena kapit. Ini kena kapit kita tak mau. Dan ini engulfing biasanya kalau next candle pun engulfing 1, 2, 3, 4. 4 candle dia akan turun 4 candle saya target dia akan at least sampai ke 83. At least sampai ke 83. Kalau tuan-tuan sell kat sini, stop loss kat atas ni, TP kat 83 banyak. So TP di 83 adalah berapa persen? Short position kalau katakan minggu depan atau entry, current price lah katakan. Saya tak galakkan entry pada sekarang ni. Entry pada minggu depan. Seolah kita target kat situ dalam 500 pip. TP kita 500 pip. Ini satu per satu. Dan kat sini ada kena kata next target TP pertama ni, TP kedua. Kita total boleh buka lot 0.02 lah kepada yang lot besar tu. Ataupun maksudnya total boleh bahagi dua. Saat ni dua entry kat sini. Entry yang pertama sampai sini TP. Entry kedua kalau dia turun lagi tuan-tuan tak BE, TP kat sini. Ini dapat ratio cantik 3.54 di sebelah satu. Ini cara kita nak trade di swing ataupun menggunakan dua entry. Yang mana satu entry tu kita guna untuk first TP di sini. TP 1, TP 2 kita di sini. Ni kalau ganggan layer lah. Ganggan layer macam cantik. Di daily untuk untuk dia berlaku sell baginya seelok-eloknya dia buat satu breakout sell dengan trend line. So trend line yang terdekat kita tengok nampak gaya sudah patah. Dan apa yang price sedang buat, dia kalau daily dia close macam ni, ada kemungkinan besar untuk jadi sell disebabkan oleh first shadow panjang di kawasan daily. Dan ini base yang masih belum break. Jadi untuk pastikan jadi confirm the base sell, confirm sell, tuan-tuan kena tanda kawasan base di sini. Right, base di sini. So di sini kena break dengan candle sell dulu. Tu nak tunggu daily lambat. Okay, pastikan dia break kat sini candle sell, candle body, baru dia akan confirm turun ke 84. Ini tips trading saya untuk minyak yang mana tuan-tuan boleh gunakan sebagai panduan untuk entry sekiranya ada setup sell. Fokus untuk sell untuk minyak pada masa sekarang lah bagi saya. Untuk swing kita tunggu minggu depan. Hari Senin ada setup kita akan banyak. Minyak. Sebab minyak ni biasa dia pergi satu arah. Dia jarang pergi main sideway macam gold. Ada 3 shadow macam tu tak. Dia pergi kena stop loss. Tuan-tuan boleh letak entry buy. Batal balik, insyaAllah dia ni boleh cover balik kekalahan kita tu. Sebab tu orang suka trade minyak. Betul, dia lebih selamat. Lebih selamat orang kata, lebih senang faham. Saya kongsi saya hanya setakat itulah pada malam ni. Alhamdulillah. Dan Sifat ada sebarang pesanan lain Saya tu saja S untuk saya malam ni. Saya out pay out pay out. Okay. Tak masalah. Yang penting ada perkongsian. Jadi Sifat kita habiskan sini sekarang. Okey, jadi tuan-tuan terima kasih para pendengar yang setia bersama kami. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang baik pada Allah SWT, segala kelemahan kekurangan pada kami. Kalau tuan-tuan rasa setup kami sesuai dengan tuan-tuan, tuan-tuan boleh ikut. Sekiranya tuan-tuan ada setup lebih baik, tuan-tuan boleh ikut setup tuan-tuan. Kami bukan siapa-siapa, hanya sekadar berkongsi dengan tuan-tuan. Okay, jadi kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.